Bismillah, bismillah. Ujian suara, ujian suara. Mikrofon tak ada pula ni. Mikrofon tak jumpa pula. Shallow, Saiman. Shallow, asyik kata shallow. Suara okey tak suara? Suara okey tak? Ya. Share lu. Tak apa-apa nak boleh set up lagi elok sikit ni. Dudukkan lah. Tawa ni lah. Okey. Panggil masuk dulu. Sekejap lagi kita mula lagi. InsyaAllah. Kita akan buat sepanjang tempoh PKP ni live di page Az-Zuhar. Kita bawakan setiap malam lebih kurang ke 10 ke 15 minit dengan tajuk-tajuk yang berbeza, insya-Allah akan disampaikan oleh para asatizah kita. Semalam kita dah mula dengan Ustaz Idris. Ustaz Idris sebab dia cemuih, dia duduk seorang-seorang. Tolong kesian kat dia lah. Dia kena tahanan perintah seorang-seorang. Nak bini balik kampung habis. Orang perleh masuk lah. Pak Abang Ustaz Sofi. InsyaAllah malam besok kita akan bersama dengan Ustaz Azwan Hanif esok malam. Dia akan membincangkan tajuk berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dalam bulan Syaban. InsyaAllah pada besok malam. Semalam kita bersiaran dari Masjid Al-Hasanah, Bandar Baru Bangi. Malam ni kita bersiaran dari Taman Kelisa, Sungai Petani. Sungai Petani, tu bangsa Sungai Petani masuk dah. Kita bersiaran dari Sungai Petani. Malam esok insya-Allah kita akan bersiaran dari Datuk Gombak. Sebelum siaran kita akan patah semula ke Lembah Kelang. InsyaAllah. War-warkan kita punya program di page Az-Zuhar Group. Hampir setiap malam, insya-Allah kita cuba susun setiap malam dengan tajuk yang pelbagai kita akan bicarakan dan bincangkan. Mungkin sekitar ke 10 ke 15 minit. Tak panjang, insya-Allah. Kita sembang-sembang sambil-sambil kita duduk di suasana PKP ni, Pulun Kedah Pulun. Okey, Pulun Kedah Pulun tu lah geng Kedah buat lak boleh macam-macam ni apa. PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, macam Pulau Kedah Pulun. Hello. InsyaAllah 2 minit lagi, 3-4 minit lagi kita mula. Tajuk malam ni kita akan bincang tentang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbena Az-Zuhar. Kita punya siaran bertukar-tukar tempat, Ustaz. Studio kita rata tempat di seluruh Malaysia. Jadi nak berbena nanti buat live dengan borong reti ya, nak berbena pula. Okey, insyaAllah kita akan mula sebentar lagi.
dengan kupasan kita pada malam ini berkaitan dengan perkenalkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana aku ni? Bank Azhar lah, Bank Azhar nak buh tak ada, nak cari Ustaz duk tang mana tu. Tak apa, nanti kita akan berikan penambah baik insya-Allah. Beri penambah baikkan insya-Allah. 50 orang kita mula. 50 orang tengok kita mula live. Teringat tempat kopiah. Masya-Allah. Tempat kopiah kita pergi nanti. 50 orang mula, 50 orang tengok, keluar pula dah. Masuk 50 orang kita mula. Ustaz Nawawi, apa khabar Ustaz Nawawi? Ya, sila. Boleh share. Seminit 2 lagi insya-Allah kita akan mula. Insya-Allah. Abu Naim ayat ada tak? Ayat tengah baca Yasin. Lagi kita minum ayat Yasin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ustaz Farid, 50 orang kira boleh mula. InsyaAllah pada malam ini kita akan berkenalan dengan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang termasuk di antara minas sabiqin al-awwalin, antara orang-orang yang awal memeluk Islam, dan beliau termasuk salah seorang yang dijamin syurga oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, nama yang kita akan bicarakan pada malam ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Abu Ubaidah seorang sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang kehebatan beliau, di mana kata Nabi, ni'mar rajul Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sebaik-baik tokoh ataupun sebaik-baik lelaki merujuk kepada ketokohan yang ada pada diri Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah nama asalnya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal Al-Qurashi Al-Fihri Al-Makki. Ini nama penuh dia lah. Nama dia Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Tetapi dia lebih dikenali dengan panggilan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini biasa. Di kalangan orang-orang Arab, mereka menisbahkan nama kepada Tok Wan ni satu perkara yang biasa. Sebab tu baginda Nabi sendiri disebut anan Nabi yula kazib macam mana Nabi sebut kata, aku adalah anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib maknanya cucu. Hakikat sebenarnya Nabi cucu, tapi itu menjadi kebiasaan di kalangan orang Arab membinkan kepada Tok Wan. Jadi Abu Ubaidah dikenali dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan nama sebenarnya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Makki radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Abu Ubaidah termasuk di kalangan mereka yang pernah berhijrah ke Habsyah pada kali yang kedua. Dalam rombongan sahabat yang berhijrah ke Habsyah untuk kali yang kedua, menurut sebahagian dari riwayat menyatakan Abu Ubaidah turut serta dalam hijrah tersebut. Namun Imam Az-Zahabi ketika memberikan komentar terhadap pandangan ini, kata Imam Az-Zahabi, in kana hajara ilaiha fa innahu lam yutil biha al-lubuth. Kata
Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, sekiranya benar Abu Ubaidah berhijrah ke Habsyah dalam hijrah yang kali kedua, dia pergi sekejap saja, dia tak duduk lama di Habsyah. Kerana Imam Az-Zahabi lebih cenderung kepada pandangan yang menyatakan dia tidak terlibat dalam hijrah ke bumi Habsyah. Apapun, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah antara orang yang awal memeluk Islam, dan seperti mana orang-orang lain, kaum muslimin lain yang menerima tekanan, menerima deraan dari sudut fizikal dan sebagainya, maka Abu Ubaidah turut tidak terlepas daripada siksaan yang seperti ini yang terpaksa diterima, terpaksa ditempuh oleh ditekan oleh pihak-pihak musyrikin. Bila para sahabat diizinkan oleh Nabi SAW untuk berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah, maka Abu Ubaidah di antara orang yang awalah menyahut seruan ini dan mereka berhijrah. Beliau berhijrah ke bumi Madinah, dan ketika sampai di Madinah, Abu Ubaidah menempati pada mulanya menempati rumah Kulsum ibn Hadam. Rumah Kulsum bin Hadam, rumah yang sama yang ketika Nabi sampai dalam peristiwa hijrah, Nabi turut menumpang sekejap di rumah Kulsum ibn Hadam yang terletak di Quba, yang terletak di lokasinya berdekatan dengan Masjid Quba pada hari ini. Jadi Abu Ubaidah bila sampai, dia duduk di rumah Kulsum ibn Hadam. Kemudiannya bila Nabi mempersaudarakan di antara para sahabat, Nabi telah mempersaudarakan Abu Ubaidah dengan seorang lagi sahabat Ansar yang cukup hebat, namanya Muhammad ibn Maslamah. InsyaAllah kalau ada kesempatan lain kita akan berkenalan pula dengan Muhammad ibn Maslamah, seorang tokoh hebat di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardah. Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menceritakan dan menulis tentang biodata Abu Ubaidah, antara lain dia menyebut ghaza Abu Ubaidah ghazawatin masyhudah. Abu Ubaidah ni menyertai hampir semua peperangan hebat. Bermula dari perang Badar lagi, dia telah menyertai perang, sampailah kepada semua siri-siri peperangan pada zaman Nabi SAW, kemudiannya pada zaman Abu Bakar, kemudiannya pada awal permulaan zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya dia seorang tokoh pahlawan. Pun begitu, kalau kita tengok lebih lanjut, walaupun dia ni berjiwa pahlawan, biasanya kita gambarkan orang yang pahlawan ni mungkin badannya tegap dan sebagainya. Tapi Abu Ubaidah seorang yang berpenampilan biasa, badannya sederhana. Badannya sederhana. Dia bukanlah seorang yang badan tegap saja, bukan macam Ustaz Syed Azim yang tengok tu. Ustaz Syed Azim dia badan hebat, dia pahlawan. Dan biasa saja. Badannya sederhana fizikalnya, tapi dia punya jiwa yang kental dalam mempertahankan agama, khususnya di medan perang. Ketika berlaku peristiwa peperangan Badar, bila berlaku peristiwa perang Badar ni macam semua kita tahu, dia adalah perang yang pertama dalam sejarah Islam, yang sudah tentulah para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardah, mereka tidak punya pengalaman. Mereka tak ada lagi pengalaman macam mana perang ni. Pengalaman tak ada. Jadi bila tak ada pengalaman ni, dia tahu-tahulah banyak benda nak kena test dulu, try dulu. Macam kita yang lalui sekarang ni, kita tak ada pengalaman kena lalui perintah PKP ni, perintah pergerakan, kawalan pergerakan. Jadi masing-masing dengan tak ada pengalaman ni, masing-masing buatlah cara dia masing-masing. Ada yang bagi kaedah untuk tak jemu buat macam ni, ada macam-macam, kerana kita tak ada pengalaman. Demikianlah para sahabat Nabi SAW ketika nak masuk perang Badar, mereka tidak ada pengalaman. Jadi dengan berbekalkan semangat dan berbekalkan doa serta keyakinan yang penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tampil ke Badar. Bila berlaku perang Badar, di pihak musyrikin dan di pihak Islam, ramai di kalangan tentera ni mempunyai hubungan kekeluargaan. Sebagai contoh, Abu Bakar dia terpaksa untuk berdepan dengan anak dia yang ketika itu belum Islam. Umar terpaksa berdepan dengan adik-beradik dia, pak saudara dia yang belum Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas terpaksa berdepan dengan adik dia yang belum Islam. Dan tidak terkecuali Abu Ubaidah, di mana di pihak musyrikin, salah seorang tentera orang musyrikin adalah ayah dia. Ayah dia yang bernama Abdullah ibn Al-Jarrah, ayah kepada Amir, ayah kepada Abu Ubaidah, berada di pihak musyrikin. Dan bila berlaku saja perang, Abu Ubaidah sedaya mungkin dia cuba untuk mengelak. Dia cuba untuk mengelak daripada nak menyerang ayah dia.
Seboleh mungkin dia mengelak. Tetapi ayah ni yang ada sifat yang ada dendam, yang ada dendam tak habis lagi ni, dia cuba duk cari anak dia. Dia duk cuba cari anak dia. Dia duk cuba cari Abu Ubaidah. Abu Ubaidah elak. Tapi dah bertembung. Akhirnya dia tak dapat nak elak. Dia terpaksa untuk berdepan dengan ayah dia. Dan dia terpaksa untuk membunuh ayah dia yang ketika itu berada di pihak musyrikin. Peristiwa ini Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Mujadalah ayat 22 ni tentang sikap sebahagian dari orang-orang beriman yang mereka terpaksa untuk berdepan dengan adik-beradik mereka. Terpaksa berdepan dengan ayah, terpaksa berdepan dengan anak, terpaksa berdepan dengan saudara, terpaksa berdepan dengan adik-beradik, tapi mereka mendahulukan iman kerana ketebalan iman yang ada dalam diri mereka. Kata ahli tafsir, anna hadhihi al-ayah qad unzilat fi Abi Ubaidah bin al-Jarrah. Ayat ini turun kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah hina qatala abahu fi yaumil badar. Fi yaumi badrin, ketika mana dia terlibat dalam terpaksa untuk membunuh ayahnya ketika berlakunya peperangan Badar. Kemudian bila berlaku pula perang Uhud, Abu Ubaidah macam yang saya sebut awal tadi, dia seorang tokoh pahlawan yang hebat. Maka tak heran dia antara orang yang mempertahankan baginda Nabi SAW menggunakan batang tubuh dia. Dia menggunakan fizikal dia, badan dia untuk pertahankan Nabi dari diserang oleh orang-orang musyrikin dalam peristiwa perang Uhud. Demikianlah dalam perang Khandaq dan semua peperangan lain yang disertai oleh baginda Nabi, dia turut serta. Termasuk beberapa sariyah, beberapa misi-misi kecil yang Nabi hantar. Antaranya adalah misi yang diketuai sendiri oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika berlaku peralihan ataupun pemerintahan Islam diambil oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah diberikan kepercayaan oleh Abu Bakar untuk menjadi general ataupun panglima lah dalam tentera Islam. Abu Ubaidah dilantik oleh silap. Ketika Abu Bakar mengambil pemerintahan sebagai khalifah, Abu Bakar telah memberikan tanggungjawab ketua perang ni ataupun general ni kepada Khalid bin Al-Walid. Dan Abu Ubaidah sebagai tentera, dia mengikut segala arahan, segala perencanaan, segala misi-misi tertentu yang dihantar oleh Abu Bakar. Abu Ubaidah turut serta. Sehingga bila berlaku perang Yarmouk. Perang Yarmouk ni berlaku pada tahun yang ke-13, 12 ke-13 Hijrah di Yarmouk, di Jordan. Bila nak berlaku perang Yarmouk, waktu itu panglima yang dihantar adalah Khalid. Mengepalai tentera Islam adalah Khalid bin Al-Walid. Dan ketika orang Islam dalam perjalanan, peperangan belum lagi berlaku, Abu Bakar ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala telah dijemput ke rahmatullah. Telah dijemput kembali ke rahmatullah. Dan dinaiklah Umar menjadi khalifah. Bila naik Umar menjadi khalifah, di antara polisi pertama, di antara polisi awal yang Umar lakukan ketika dia mengambil jawatan sebagai khalifah Amirul Mukminin adalah menukar panglima perang yang dalam perjalanan untuk melalui satu peperangan besar, dia mengambil keputusan untuk menukar. Daripada Khalid bin Al-Walid, ditukarkan panglima itu dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia tukar, naikkan Abu Ubaidah. Para
bermacam-macam lah ahli sejarah ni, bermacam-macam buat apa, rangkuman, huraian, ulasan, komentar terhadap peristiwa ini. Apa yang menarik, apa yang boleh kita ungkapkan ataupun boleh kita simpulkan, kenapa Umar bertindak untuk menukar ni? Kerana kesesuaian yang ada pada waktu itu. Khalid ini seorang yang dia agak tegas, dia agak seorang yang keras. Jadi sesuailah dia jadi ketua perang ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Kerana Abu Bakar seorang khalifah yang berjiwanya sentimental, jiwanya rajulun bakka, seorang yang mudah untuk menangis. Jadi sesuailah dengan jiwanya yang macam tu, panglima perangnya seorang yang agak keras. Tetapi dengan Umar, bila Umar nak jadi khalifah, Umar jiwanya keras. Bukan jiwa keras, maknanya dia seorang yang bersifat tegas, keras. Kalaulah panglima perang juga sama macam dia, maka dia akan menjadi satu masalah lain. Sebab itulah Umar mengambil tindakan untuk menukar panglima perang ni, ambil daripada Khalid ditukarkan kepada Abu Ubaidah, kerana Abu Ubaidah lebih mudah dari sudut urusan kerjanya dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pemerintahan Umar, Abu Ubaidah terlibat cukup banyak dalam membebaskan wilayah-wilayah Islam, dan khususnya di Syria. Kawasan Syria, kalau boleh disebut, hampir 18 negara, 18 wilayah yang terdapat di kawasan Syam, termasuk Tamshik, Ba'labak. Ba'labak ni hari ini berada dalam wilayah, dalam negara Lebanon. Homs, Hama, Shizar, Lazaqiyah, Halab, Antakya. Antakya sebahagiannya ada dalam Syria, sebahagiannya ada dalam Turki, dan beberapa wilayah-wilayah lain. Semua ini dibebaskan ataupun dimerdekakan, dan orang yang membuka wilayah-wilayah ini menjadi wilayah Islam adalah ketika zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab, di bawah seliaan ataupun di bawah di bawah pasukan yang diketuai oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dan Umar telah melantik Abu Ubaidah menjadi gubernur di Syam. Ketika pemerintahan dia, Abu Ubaidah menjadi gubernur di Syam. Abu Ubaidah, sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata Abu Ubaidah ni aminu hazihil ummah. Likulli ummatin amina wa aminu hazihil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nabi kata tiap umat itu ada orang yang paling amanah, orang yang paling jujur. Dan di kalangan umat aku, manusia yang paling jujur adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sebab tu ketika zaman Umar jadi khalifah, Umar ni kebiasaannya dia akan melakukan hisbah. Dia akan melakukan siasatan setiap tahun kepada pegawai-pegawai dia. Siasatan ni bukan kata dia tuduh kata salah dah, dia nak tengok pegawai yang dia lantik ni, ketika dilantik harta banyak mana, ketika tahun pertama harta banyak mana, tahun kedua harta banyak mana, dia akan cek. Dan kalau harta itu bertambah, dia akan pastikan, dia akan selidik harta ni mai dari mana, harta ni mai dari mana. Satu ketika dia sampai di Syam, Umar sampai di Syam, dan Umar minta nak jumpa ataupun nak pergi bertamu di rumah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah jawab, tak perlu, hang sembang dengan aku tang ni je, tak payah pergi rumah. Kerana kalau pergi rumah nanti kamu akan teriak, kamu akan teriak. Tapi Umar tak boleh. Umar kata aku nak pergi juga. Walaupun dia yakin dan dia tahu tentang macam mana peribadi Abu Ubaidah, tapi oleh kerana dia melaksanakan tanggungjawab dan tugas dia, dia kena pergi cek. Maka dia pergi juga ke rumah Abu Ubaidah. Bila masuk saja ke rumah Abu Ubaidah, seperti mana yang dikatakan tadi, memang Umar telah mengalirkan air matanya lantaran melihat kezuhudan, lantaran melihat kehidupan Abu Ubaidah yang cukup menyedihkan. Rumah Abu Ubaidah hanya ada rumah saja, tidak ada apa-apa perabotnya, permaidaninya apa. Kerana Abu Ubaidah seorang yang sangat jujur dan amanah. Dia bimbang kalau benda sumber yang dia dapat itu daripada hasil yang bukan hak dia, bukan hak dia sebagai gubernur, tapi hak orang ramai dan sebagainya. Ini sikap Abu Ubaidah yang sangat kita panggil zuhud, tawadhu', dan ada semualah pakej lengkap pada Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Bahkan cerita berkaitan dengan kezuhudan dia ni cukup banyaklah tercatat dalam kitab-kitab sejarah yang boleh kita perhatikan, yang boleh kita bacalah insya-Allah
Cuma dalam pertemuan hari ini ringkas, kita nak cerita benda-benda basic saja. Kita tak detailkanlah tentang peristiwa-peristiwa yang banyak berlaku kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah pada tahun 18 Hijrah Syam telah dilanda satu wabak penyakit yang dikenali dengan Ta'un Amwas. Ta'un Amwas, macam kita kenal lah ni, penyakit COVID-19 ni, satu wabak penyakit ta'un merebak. Waktu tu bermula di satu kawasan dipanggil Amwas, maka dinamakan ta'un itu sebagai Ta'un Amwas. Panjang lagi pun tak apa noh. Tak apa, kita bagi ruang pula nanti. Okay, insyaAllah boleh lagi. Ada masa panggil lagi. Share dulu. Okay, tahun yang ke-18 Abu Ubaidah antara mangsa yang terkena penyakit ta'un ni, Ta'un Amwas. Satu wabak penyakit yang ratalah banyak. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, kita akan dapati banyak tindakan sahabat. Antara lain yang cukup popular adalah sahabat yang berada di Syam tidak keluar daripada Syam, dan sahabat yang nak datang daripada luar Syam, mereka tak masuk ke bumi Syam kerana mereka teringatkan pesan Nabi SAW yang melarang ataupun yang memberi pesan, kalau kamu berada di bumi kawasan yang ada penyakit, jangan keluar. Kalau berada di luar, jangan masuk. Jangan masuk. Jadi Abu Ubaidah ketika mana dia kena penyakit ta'un ni, Ta'un Amwas, dan dia merasakan dia sangat dekat dengan saat kewafatan. Lalu dia memberikan pesan kepada para sahabat dia, dan pesan itu cukup menarik untuk kita perhatikan. Apa pesan dia? Inni musikum biwasiyah in qabaltumuha lan tazalu bi khair aqimus salah wa atawuz zakah wa sumu syahra ramadan wa tasaddaqu wa hujju wa'tamaru wa tawasaw wansahu li umaraikum wa la taghushuhum wa la tulhikumud dunya fa inna imra'an law ummira alf hawlin ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون وأكيسهم أطوعهم لربه وأعملهم ليوم ميعاده والسلام عليكم ورحمة الله يا معاذ بن جبل صلي بالناس ومات. Bila dia dekat dengan saat kewafatan, dia pesan kepada para sahabat. Dia kata, aku nak pesan kepada kalian dengan satu wasiat, yang kalau hampa boleh terima wasiat aku ini, kamu sentiasa berada dalam keadaan baik. Apa wasiat tu? Dirikan salat, tunaikan zakat, puasalah pada bulan Ramadan. Ini wasiat yang Nabi SAW berikan, yang para sahabat mereka akan dahulukan yang ni. Wasiat-wasiat mereka dulukan dengan semayang, zakat, tunaikan salat, tunaikan zakat, puasa Ramadan, bersedekahlah, tunaikan haji, kerjakan umrah, hubungkan silaturahim, berikan nasihat kepada pemerintah. Janganlah dunia melalaikan kamu. Jangan jadikan dunia melalaikan kamu. Kerana manusia, kata Abu Ubaidah, kerana manusia kalau diberikan usia kepadanya 1000 tahun sekalipun, dia pasti akan sampai ke saat pertarungan seperti mana yang sedang kamu tengok aku bertarung. Waktu tu dia terlantar sakit, dia pun rasakan ke saat kewafatan dia. Dia kata kalau manusia ni diberi umur 1000 tahun pun, dia akan sampai ke saat yang macam ni. Saat pertarungan ni, hebat ni. Pertarungan nak mati ni, macam yang hampa tengok aku ni. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan semua Bani Adam itu akan melalui proses kematian. Maka sebijak-bijak manusia adalah orang yang mentaati Tuhannya dan membuat amalan untuk hari pertemuan dengan Allah. Kemudian dia tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi, dan dia pesan, wahai Muaz bin Jabal, nanti aku mati, hang imamkan untuk salat aku. Itu wasiat Abu Ubaidah. Tak lama lepas tu dia pun meninggal. Maka menyahut wasiat yang ditinggalkan tadi, maka Muaz pun mendirikan salat jenazah
dan Muaz mengimamkan salat jenazah. Kemudian dia pesan, Muaz kata, ya ayuhan nas, tubu ilallahi min zunubikum taubatan nasuha. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dari dosa kalian dengan taubat yang nasuha. Fa inna 'abdan la yalqa Allah taiban min dhanbi illa kana haqqan 'ala Allah ay yaghfiralah. Kerana sesungguhnya hamba Allah itu tidak menemui Allah dalam keadaan bertaubat daripada dosanya, melainkan menjadi kewajipan kepada Allah untuk memberikan keampunan kepadanya. Dan Muaz menyampaikan beberapa ucapan lain. Muaz pun mengimamkan salat jenazah, dan Muaz bin Jabal juga tak lama lepas itu, tak lama kemudiannya dia turut syahid ataupun meninggal dalam peristiwa ta'un ini juga. Dia di antara orang bangsa yang terkorban dalam ta'un Amwas. Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Imam An-Nawawi menyebut dalam kitabnya Tahzibul Asma' wal Lughat, maqam Abu Ubaidah ataupun kubur Abu Ubaidah terletak di satu kawasan yang dipanggil satu kampung yang dinamakan Amta, berada dalam wilayah ataupun dalam negara Jordan pada hari ini. Ini menurut pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, demikian kisah ringkas berkaitan dengan seorang sahabat yang cukup hebat ini, iaitulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sahabat yang dijamin syurga, sahabat yang macam disebut tadi oleh sahabat saya, dia beri komen bawah tu tadi, dia kata Abu Ubaidah, Umar pernah sebut dunia telah mengubah semua orang kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Dunia ni dengan pengaruh dunia mengubah banyak manusia. Ya, manusia dengan dunia kadang-kadang tertarik, kadang-kadang daripada orang yang agama sendiri pun tergelincir dengan fitnah dunia, macam-macam lah. Ramai orang yang terosak ataupun yang terubah dengan sebab dunia, kata Umar. Tetapi Abu Ubaidah tidak. Dunia tidak pernah mengubah Abu Ubaidah. Sebaliknya, dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminu hazil ummah, orang yang sungguh amanah, orang yang sungguh jujur. Sesungguhnya dunia sangat rindu kepada tokoh-tokoh seperti ini. Dunia sangat rindu kepada tokoh-tokoh sehebat Abu Ubaidah. Orang yang cukup amanah dan jujur ini, kalau ada pada dalam kehidupan kita pada hari ini, banyak masalah-masalah yang akan selesai, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dalam kupasan ringkas perkenalan kita dengan sahabat ini, sebenarnya banyak sahabat-sahabat ni kita nak kena berkenalan dengan mereka. Saya selalu sebut dalam siri-siri kuliah saya di banyak tempat lah, saya duk mengajar tentang kisah sahabat ni. Saya selalu sebut kita tak akan jadi dan kita tak mampu untuk menjadi sehebat para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Ibarat langit dengan bumi, kita tak akan mampu jadi macam mereka. Habis kenapa kita perlu untuk membaca kisah mereka? Supaya ada motivasi untuk kita mendapat kebaikan dan kita cuba contohi sekadar mana yang kita boleh. Saya rasa cukup dulu untuk malam ini. Di Sungai Petani dah masuk waktu solat Isyak. Jadi terima kasihlah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran langsung di page Az-Zuhur ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi besok. Tuan-tuan boleh war-warkan. Besok insyaAllah kita bersama dengan Ustaz Hazwan Hanif. Kita bersama dengan Ustaz Hazwan Hanif, salah seorang dari pembimbing Umrah Az-Zuhur ataupun PUAS ni. Kita akan bersama besok jam 8 suku, 8.15 minit malam, dengan kupasan berkaitan dengan peristiwa pada bulan Sya'ban, iaitulah peristiwa perubahan arah kiblat. Jadi war-warkan, nantikan kemunculannya dan berterusan. Siaran langsung ini akan berterusan pada setiap malam, insya-Allah kita cuba bawa pada jam 8 suku setiap hari sehingga tamat tempoh perintah kawalan pergerakan, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua. Mohon war-warkan dan mohon terus beri sokongan kepada kami di Az-Zuhur Group Travel and Tours Sdn Bhd, insya-Allah. Sekadar itu pada malam ini, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.